Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat orang kampung, orang Tanjung Karang. Saya bagi salam kali pertama terus kuat. Tak macam orang puasa. Puasa tak ni? Puasa. Masya Allah. Biasa kalau duduk kat rumah ni buat apa masa ni? Oh, ngaji. Masya Allah. Tapi bunyi seorang je kata ngaji, yang lain tidur ya. Tapi kalau duduk kat rumah ni memang betul sedap tidur. Sejuk. Lepas tu lepas sahur rasa ngantuk, bolehlah ngaji setengah muka surat. Lepas tu dah tak nampak dah ayat Al-Quran tu kan. Lepas tu pejam teruslah terbalik. Terbaliklah atas jadah tu, terbaliklah sekian-sekian. Tapi tak apalah, kita mengantuk kerana membaca Al-Quran, kita tidur pun kerana letih baca Al-Quran. Mudah-mudahan tetap diberi pahala. Semua sehat? Sehat, Alhamdulillah, Masya Allah. Saya rasa pertama kalinya sampai tadi, saya tak berapa nampak masjid. Bukan terhijab ya. Saya tak berapa nampak. Saya nak pergi ke arah lain tadi. Lepas tu AJK yang sambut cakap, sini Ustazah, ni lah masjid, ni lah masjid. Sebab kita terbayangkan masjid kan batu. Dia ingat rumah orang tadi. Sebab saya bukan berhenti depan tu, dia terus belakang. Belakang tu kan. Jadi belakang tu nampak semua macam keliling, tak nampak mana satu masjid. Dan memang masjid ini sangatlah unik. Masjid ni saya rasa bukanlah sebab tak ada dana nak tukar kepada batu, tetapi itulah keputusan terbaik untuk mengekalkan keasliannya. Boleh jadi ini masjid antara yang terawal kot. Ya. Tahu tak tahu tak apalah Ustazah. Ustazah teruskanlah ceramah. Kami bukan tamu sampai ni, sambut je Ustazah ni. Wallahualam, berapa usia masjid ni? Kau tanya AJK pun risau, AJK tak boleh jawab ni. Agak-agak lah, agak-agak 100 tahun lebih tak? Oh, dalam 50 tahun. Dalam 50 tahun. Maksudnya 1970 lebih gitulah ya. Tapi keunikannya kayu, atas bawah 2 tingkat kayu. Lepas tu tak, kayu dalam dia dah ubah kayu mahal, cantik dah tu. Cengal ke apa tak tahulah tu. Masya Allah. Kayu-kayu pun ada aircon. Rumah kita tak ada aircon kan? Ada. Oh, kampung dah ada aircon. Kipas lagi, aircon lagi. Selesa tak tu duduk? Selesa. Ada kena bayar ke tadi masuk? Tak ada. Parking percuma ke? Aircon, kipas semua ni pun percuma? Masya Allah. Pihak masjid ni nak kena bayar banyak juga bil elektrik ni. Tu kapet pun lawa kan? Selesa. Bersih. Saya pergi, saya tengok pokok banyak. Orang kampung suka tanam pokok kan? Dengan segala nikmat yang Allah beri ni, kita kena syukuri dengan beri sedekah kembali untuk masjid ini. Jadi nanti sebelum kita pulang kan, nak masak tengah hari, balik sebelum kita pulang nanti, Masya Allah, jangan kita balik selagi mana kita tak sedekah ke masjid ini. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, sadaqatun junnah. Sedekah adalah perisai daripada api neraka. Sadaqatun burhanun. Sedekah adalah saksi. Masjid ini akan bersaksi di hadapan Allah kelak. Walau berapa pun kita bagi. Biasa kita bagi berapa ke masjid? Ada warna biru, hijau, merah, orange. Lepas tu biru lain macam tu RM50. Lepas tu 100 hijau kan? Oh, purple. Oh, ingat. Nak 50 tu warna apa ah? Sama ke biru hijau gitu kan? Biasa warna apa yang kita laju bagi masuk dalam tabung ni? Baik aku, betul ke merah? Biru tu, biru yang first tu. Itulah kalau pergi mana-mana masjid, tanya AJK, dalam tabung penuh dengan biru tu. Jarang-jarang jumpalah yang warna merah.
Warna hijau pun jangan-jangan. Kadang-kadang 50. Itu terkejut dia orang, 50? Gitu. Ibu-ibu muslimat sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar. Allah dah beri kita nikmat yang bertambah, tapi sedekah kita tak bertambah. Kita dah upgrade rumah lah, renovate dapur lah, handbag makin mahal lah, kasut makin lawa lah, baju tudung makin mahal, beli yang online berjenama lah, pokok pun tambah sampai dah tak ada ruang dah. Tetapi sedekah kita tetap tidak bertambah. Allahu Akbar. Dan kita masih berkira-kira dengan Allah. Kita sebut apa? Kita kata tak apa, yang penting ikhlas. Gitu. Yang penting ikhlas, tak apa RM1, yang penting ikhlas. Benarkah kita ikhlas memberi kerana Allah? Sedangkan Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak benar-benar dikatakan melakukan kebajikan selagi mana kamu tidak memberi di jalan Allah apa yang kamu sayang, apa yang kamu cintai. Takut sebenarnya kita bukan memberi sedekah, infak kerana mencintai Allah, tapi kerana cintakan duit. Sayang nak bagi lebih. Kita sayang sangat. Sebab RM1 tu kita pun tak pandang. Ibu-ibu sekalian muslimat, kalau RM1 hilang, cari tak? Jujur, saya tanya jujur, jawab jujur. RM1 hilang, cari tak? Ya ke cari? Belia ke cari? Perasan ke kalau RM1 kurang? Takkan duk kira RM1 ni, mungkin kalau orang miskin, asnaf, betul, dia kira. Tapi kebanyakan orang RM1 tak pandang. Budak-budak dapat duit raya RM1, dia bunyi tak? RM1 je budak-budak pun. Maksudnya RM1 hilang kita tak cari. RM10 hilang cari jugalah. RM50 lagi lah. Siapa jumpa Wan punya duit RM50, upah RM5. Takkanlah siapa jumpa RM1 Wan, upah RM5. Takkanlah. Maksudnya RM1 tu kita pun tak pandang. Dah tak ada, dah kurang nilai dah. Dan itulah yang kita beri di infak, sedekah. Sesuatu yang kita sendiri tak sayang, sesuatu yang kita sendiri tak pandang. Bagaimana kita nak ikat ia adalah ikhlas kerana Allah. Dan bagaimana kita nak katakan kita buat pengorbanan. Korban ni benda sesuatu yang kita sayang, betul tak? Kalau kita pergi makan yang tak habis dekat rumah, pada jiran pun agak-agak dia tahu tak itu lebihan makanan. Dia tak bagi sebelum berbuka, dia bagi pukul 8 malam. Ni ada sikit makanan ni. Lepas tu jiran pun kata ni yang lebih makan ke? Kita pun balik beber dekat suami. Apalah jiran ni, yang penting kita ikhlas nak bagi. Kita bagi yang lebih, yang kita pun tak pandang, yang kita pun tak boleh makan lah. Bukan kata tak boleh bagi, boleh. Tapi beza dengan bagi waktu kita lapar, waktu kita sayang makanan tu. Itulah yang meningkatkan iman. Itulah sedekah yang meningkatkan iman. Sedangkan Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda apa? Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan dosa-dosa kamu, ibarat seperti air memadam api. Subhanallah. Jadi nampak tabung dah bergerak tu kan? Dah bergerak dah tabung tu. Ada orang duduk zikir dalam hati, jangan lalu depan saya, janganlah tabung tu melintas. Melintas pun dia buat-buat tak nampak, tak perasan. Oh, ingat apa tadi? Lawa pula tabung tu, kecil kan? Tapi kena buka kan? Dia tak ada lubang. Sebab takut ada orang nak bagi gelang emas ke. Kalau lubang tak muat, nak buka rantai ke, cincin ke. Subhanallah, sedekah ini akan jadi saksi dan perisai daripada api neraka Allah. Masya Allah. Terus masuk ceramah ni, saya punya semangat dan saya tak jangka pun seramai ini sampai penuh masjid sampai belakang. Masya Allah. Siapa yang kali pertama sampai ke masjid ni? Kali pertama sampai ke masjid ini, bukan masjid lain. Saya tahu semua ahli masjid belakang ni angkat tangan tinggi-tinggi. Okey, ramai. Maksudnya ramai yang datang daripada jauh ni, daripada kampung lain, daripada qaryah lain ni. Datang daripada Sekincan. Dulu saya selalu pergi Sekincan, sebab kakak saya duduk Sekincan dulu. Suami dia mengajar di sekolah dekat Sekincan, so selalu pergi Sekincan. Tanjung Karang ni bawah Sekincan ke atas Sekincan kalau daripada Kelang?
Atas lagi. Bawah. Tak, maksud saya kena lalu nak pergi Sekincang, lalu Kincang dulu ke lalu Tanjung Karang? Oh, Sekincang atas lagi. Okey, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada 10 hari terakhir Ramadan. Hari ini berapa Ramadan? 20 Ramadan. Kita dah masuk 10 terakhir Ramadan. Allah masih lagi hidupkan kita. Alhamdulillah, hidup lagi tak ni? Hidup. Yang kita bimbang, tubuh badan hidup, tetapi hati yang mati. Antara tanda-tanda hati yang mati, bulan Ramadan sama je dengan bulan lain. Dari sudut jumlah bacaan Al-Quran sama je. Dari sudut perangai sama je. Dari segi zikir pun sama, dari segi semayang pun sama, tak ada beza. Sedekah pun sama. Inilah yang dikatakan diberi peringatan hati yang telah diselaputi dengan kehitaman dosa, menyelaputi sepenuh hati sehingga tidak boleh merasai kebesaran, kemuliaan, kehebatan, ketinggian bulan Ramadan. Kita kan, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu sekalian, kalau tetamu yang kita rasa segan sangat, yang kita hormat sangat, contohlah, ini contoh je, saya bagi contoh, bukan betul-betul. Kalaulah PMX, Perdana Menteri yang ke-10, betul yang ke-10 yang amat berhormat Perdana Menteri nak datang rumah kita, sama tak cara kita bersiap dengan orang jiran sebelah nak datang rumah? Oh, mesti lain lah. Pasu-pasu pun tukar. Pokok yang dah ni apa semua, lain macam. Siap beli alas untuk apa ni, sofa tu, sebab rasa dah tak elok sangat dah. Siap beli cawan baru boleh jadilah. Lepas tu heboh lah satu kampung. Orang pun tanya dah, kenapa PM nak pergi rumah awak, ada kaitan apa? Macam-macam. Maksud saya lah, tetamu yang datang, kita pun kadar layan berbeza mengikut kadar-kadarnya. Mak kita datang lain, mak saudara lain, jiran lain, kawan special lain, macam tu lah. Tetapi yang datang kepada kita adalah tetamu yang namanya Ramadan. Dan ada di kalangan kita yang tak ada beza. Beza masa hari pertama, hari kedua je beza. Hari pertama, kedua, ketiga rasa macam Ramadan. Masuk hari keempat, kelima, tarawih pun dah tak pergi. Hari pertama, kedua, ketiga semangat tadarus, semangat khatam satu juzuk habis. Lepas tu hari ni dia 20 Ramadan, patut 20 juzuk, tapi dia masih 2 juzuk. Ya. Sedekah tak bertambah, sama je. Sebab nak hari-hari sedekah dia bagi singgit. Tak terasa sangat. Contoh, subhanallah. Jadi, alhamdulillah belum terlambat, sebab kita masih dalam bulan Ramadan. Walaupun kalau ada orang yang dia mula rasa sedar, rasa insaf, rasa nak mulakan Ramadannya pada hari ni, belum terlambat. Kotlah dengar saya ceramah ni kan, alhamdulillah ada niat, ada rasa menyesal, ada rasa insaf, baru nak mula hari ni, hari ke-20 baru nak mula, belum terlambat. Yang terlambat apabila terbitnya fajar, apabila terbit, bukan, masuknya maghrib malam Syawal, itu dah terlambat. Dan saya akan bacakan amaran Allah kepada orang yang berlalu Ramadan tetapi tidak dapat pengampunan Allah, akan tersungkur dan diheret ke dalam neraka. Jadi sebenarnya kita perlu berusaha sungguh-sungguh untuk dapat pengampunan Allah di bulan Ramadan. Macam tajuk kita ni, bukan pilihan, tetapi wajib dapat pengampunan Allah di bulan Ramadan. Siapa yang tak dapat pengampunan Allah, Nabi sebut, sesungguhnya gharima anfun, celakalah mereka yang berlalu Ramadan tidak dapat pengampunan Allah, akan diheret wajahnya daripada bawah, dicampakkan ke dalam neraka. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, ibu-ibu muslimat sekalian, Masya Allah, kita akan fokus berkenaan dengan pengampunan, berkenaan dengan taubat. Bagaimana nak dapat kemaafan dan keampunan Allah di bulan Ramadan, supaya tak tergolong di kalangan orang yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Okey, Masya Allah. Saya nak ucap terima kasih kepada penganjur ataupun pihak yang menjemput ni, iaitu Masjid Jami'ul Hasanat
Maksud jami'ul hasanat ni, jami'ul maksudnya banyaknya ataupun berkumpulnya hasanat, kebaikan. Kalau PA saya tu nama dia Hasanah. Gitu. Ada yang berkenan ke nak buat menantu? Available lagi tu. Sama juga Syikir ni, langsung pipik pun comel je. Ya, kalau ada siapa berkenan nak buat menantu, boleh ya berhubung dengan PA, berhubung dengan dia. Dia juga. Ada berapa ramai lagi staf-staf kami 100 lebih, yang perempuan ramai. Soleha, baik-baik. Kan nanti ada pula ustazah anak saya pun saya sedang cari juga ni. Tolong elang sekali. Okey, sorry. Muslimat sekalian, Masya Allah, saya nak ucap terima kasih kepada Masjid Jami'ul Hasanat. Tajuk kita menuju 10 hari terakhir Ramadan, terampunkan dosa kita. Okey, terima kasih kepada MC Puan Halizah binti Duri. Ada 2 orang MC tadi kan? Pertama mula-mula lain, kedua lain, betul? Jadi terima kasih pada dua-dua MC. Terima kasih yang membacakan doa dan yang dihormati Encik Sayuddin bin Senan, Ketua Kampung Merakap Pengerusi MPKK Kampung Melaka jika ada. Yang berusaha Ustaz Abdul Halim bin Sulaiman tadi kan? Selaku Nazir Masjid Jami'ul Hasanat. Dan Ustaz Abdul Halim sebut tadi, beliau belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tok Jiring. Itu antara sekolah terkenal di Terengganu, Sekolah Tok Jiring. Antara sekolah terawal. Sekolah Tok Jiring ni usia dia mungkin dah dekat 100 tahun. Boleh jadi pengasasnya adalah arwah moyang saya, Tuan Guru Haji Abbas. Tuan Guru Haji Abbas ni pengasas kepada banyak sekolah di Terengganu, termasuk pondok-pondok di Terengganu. Sekolah Tok Jiring ni sekolah kluster tinggi lah, sekolah bukan elit, sekolah budak-budak cemerlang. Yang ada sekolah rendah, ada sekolah menengah. Sekarang sekolah Tok Jiring ni dah diubah kepada nama Sekolah Tuan Guru Datuk Haji Abbas. Antara ulama yang menyumbang kepada kemerdekaan Malaysia juga. Kemudian beliau sebut Kuza, sama tempat saya belajar. Dan Ustaz Abdul Halim sebut tentang kedai nasi ayam Batu Enam, itu kedai arwah ayah saya. Macam itulah. Jadi kedai arwah ayah saya, kedai makan tu dah berusia 43 tahun. Sampai hari ni masih ada lagi. Lama kan? Bertahan. Ada banyak restoran arwah ayah memang seorang peniaga. Okey, terima kasih kepada yang berusaha, semualah barisan pegawai AJK, muslimin dan muslimat, dan semua yang hadir. Masya Allah. Sekarang tepuk orang, salam dengan orang sebelah. Salam, tengok mata, tanya apa khabar. Sebab ada orang dia tak tegur pun orang sebelah kiri kanan. Dia duduk keras, dia buat tak nampak orang kiri kanan. Dia duduk tengok telefon je, duduk tengok belek handbag je. Okey, salam, lepas tu tanya apa khabar. Bukan apa, takut ada yang dah tidur, baru mula dah tidur. Okey, tanya apa khabar, tanya. Lepas tu seterusnya, sungguh ni saya minta tolong tegur orang kiri dan kanan, cakap macam ni. Awak nampak lawa lah. Belum cakap dah suka dah. Okey, tolong cakap ikhlas. Mata kena tengok mata orang tu. Siapa tak buat, malaikat nampak. Malaikat catat. Dah bagi salam, tanya khabar. Tolong cakap orang sebelah, awak ni lawa lah, cantik lah, nampak awet muda, macam 30-an. Terima kasih, Masya Allah. Siapa anak dia lebih dari 10 orang? Orang kampung kan anak ramai. Siapa lebih 10 orang? Ada tak? 10 dan ke atas. Masya Allah, 10 dan ke atas. Ada berapa orang? Siapa anak dia 9 orang? Okey, 9 orang kat tangan. Orang kampung ramai anak 8 orang kat tangan, 8 orang. Okey, 8 orang. 7 orang, termasuk saya. Oh ramai, geng-geng anak 7 6 orang. Oh ramai. 5 orang. Oh paling ramai 5 orang. Tak apa, saya tak tanya seterusnya, tak apa, tak jadi syamah kita. Subhanallah. Saya adik-beradik 10 orang. Mak saya umur 62. Ya, saya anak kedua. Saya lahir masa umur mak saya 20.
Jadi mak saya nikah umur 19 dan umur tu juga lahir kakak saya anak kedua. Jadi umur 20 dapat saya. Sebab itu umur saya 40. Umur saya 41 kan. Sebenarnya mak saya umur 61 lah, Masya Allah, muda lagi kan. Cucu mak saya dalam 40 orang, 40 ke 41 waktu saya tak ingat. Ramai kan. Sebab 10 adik-beradik ni semua nikah awal. Tak lebih kot 22 tahun semua nikah. Ada yang nikah masa belajar pun semua. Saya nikah umur 22. Walaupun pasangan masa saya nikah tu pun, ibu-ibu sekalian, encik suami saya yang tercinta tu masih belajar lagi. Tengah buat master masa tu kat UTM. Tapi arwah ayah dan mak ni jenis yang mempermudahkan. Walaupun tak kerja tengah belajar, tak apa, rezeki lepas nikah ada, Asma. Nikah je lah. Nanti mak ayah tolonglah dulu awal-awal ni untuk sewa rumah ke, untuk apa ke, sekian-sekian. Semua macam tu lah, subhanallah. Tetapi memang benar, itu firman Allah ya. Rezeki ni ada rezeki anak, ada rezeki disebabkan pernikahan. Dek, cuba cari firman Allah berkenaan dengan rezeki nikah. Allah berfirman tentang berkaitan, ataupun hadis Nabi berkaitan dengan rezeki kerana pernikahan. Tapi hari ini ramai ibu bapa lebih rela dan biarkan, dan dia tahu anak dia buat maksiat. Anak dia buat maksiat walaupun dia tahu keluar, selagi mana tak cukup syarat. Apa yang kena ada dulu. Kalau bab hantaran, mak ayah kami tak pernah letak, walaupun anak ada degree, ada anak yang ada master, tak pernah letak, tak pernah tetapkan, tak pernah tentukan. Kalau ikutkan mak saya guru fizik, maksudnya bukan orang yang tidak berpelajaran. Bukan kita nak beza-bezakan pelajaran atau tidak. Maksudnya tuan-puan dimati Allah sekalian, ada yang bagi 2,000 terima, ada yang kurang, ada yang lebih, tak pernah tetap dan tak nak tetapkan, terpulang kepada pengantin lelaki nak beri berapa. Subhanallah. Maksudnya ialah sebagaimana yang Nabi sabdakan, di antara tanda-tanda keberkatan bagi seorang wanita adalah murah maharnya dan ramai anaknya. Dan alhamdulillah, boleh jadi wallahualam rezeki semua anak-anak mak ni kalau perempuan, anak-anaknya ramai-ramai. Maksudnya subhanallah, ini ujian juga pada akhir zaman ni. Ramai orang tak percaya pada rezeki. Dia tetapkan nak jumlah anak, seorang je, 2 orang cukuplah, sekian-sekian. Masya Allah. Sedangkan itu pun ada teguran Allah. Adakah kamu memikirkan, adakah kamu menyangka bahawa kamu yang memberi rezeki pada anak-anak kamu, atau kami yang beri rezeki? Dan siapa yang rasa dialah yang menentukan rezeki untuk anak-anak dia, maka rezeki dia mesti sempit. Sebab Allah akan membiarkan dia. Sebab dia rasa dia menentukan. Kalau anak 2 cukup, anak lebih tak cukup, akhirnya tak cukup-cukup. Subhanallah. Okey, itu masuk tajuk apa kan? Lagi tajuk. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 24. Surah Nur ayat 32. Minta maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan nikahkanlah, kahwinkanlah orang-orang yang bujang dari kalangan kamu dan orang-orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurnianya, kerana Allah maha luas rahmatnya dan limpah kurnia pemberiannya, lagi maha mengetahui. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah berfirman, Allah sebut, nikahkanlah orang-orang yang baik di kalangan kamu. Dah jumpa, dah dapat calon menantu tu, kita dah tahu yang lelaki tu memang jaga semayang, memang nampak dia selalu pergi surau,
Tapi kerja kampung je, kerja kampung sahaja. Kita pun rasa berat hati nak terima. Datang calon yang kedua, datang dengan 3 kereta. Oh, 3 kereta. Mula kereta pertama, lepas tu dia balik, lepas tu bawa nak tunjuk kereta banyak ni. Kaya lah. Tapi kita pun tahu dia semayang tak cukup. Tak semayang, dah buat siasatan dah. Makcik agak-agak nak pilih yang mana? Yang kereta banyak, rumah dah ada, kerja gaji 10,000 dengan yang kampung tu. Tapi penuh semayang, siap jadi Bilal lagi, agak-agak adalah pendapatan sebulan tu dalam 1,200. Lepas tu yang kedua pula 10,000. Jujur agak-agak nak terima yang mana ni? Yang 10,000 3 kereta, ada rumah pula, banglo, siap ada kolam, contoh. Betul tak? Kita pun teragak-agak. Akhirnya kita akan cakap begini, terimalah yang tu, mak bukannya tengok pasal harta, tapi niat kita dakwah. InsyaAllah nanti dia semayang, nanti mak pujuk dia, mak ajak dia semayang. Kita cenderung untuk melihat berkaitan dengan harta. Betul atau tidak? Nabi SAW bersabda, tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi kerana 4 perkara. Li jamaliha, aw li nasabiha, aw li diniha, aw li maliha, fazfar bizati din taribat yadak. Nabi bersabda, wanita itu dinikahi ataupun lelaki itu dinikahi kerana 4 perkara. Kerana kecantikan ataupun kehansamannya, kerana keturunannya, ataupun kerana hartanya, ataupun kerana agamanya. Nabi kata fazfar bizati din, maka pilihlah kerana agamanya. Taribat yadak, maka tangan kamu macam berlepas tanganlah kamu. Masuk berlepas tangan, kamu akan tenang, kamu akan senang, kamu dah tak perlu risau. Kerana bila kita pilih kerana agama, kita cek perkara pertama asas dalam pemilihan bakal isteri atau bakal suami atau bakal menantu. Solat nombor 1. Jangan bimbang, harta akan menyusul, kecantikan, kehansaman akan menyusul, keturunan yang baik akan menyusul. Pengalaman saya jadi perunding cara rumah tangga, ibu-ibu sekalian, nikah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, suami masih tak solat. Dulu saya ingat ustazah, lepas nikah dia boleh berubah. Dan disebabkan tak solat, rumah tangga sukar untuk bahagia. Macam-macam ujian datang. Kan main perempuan, kan main judi, kan minum arak, kan itu ini. Kerana Allah telah berfirman, as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu adalah pencegah kepada perbuatan keji, akhlak yang buruk, kemungkaran. Dialah pencegah. Macam mana kalau tak solat? Harta perlu dijaga, solat menjaga kita. Harta perlu dijaga sampai jadi hamba. Tetapi apabila kita jadi hamba kepada Allah, maka solat itulah pengikat. Masya Allah, Allahu Akbar. Minta maaflah terlanjur sebut perkara ni, sebab hari ini antara ujian, dan disebabkan inilah zina berleluasa. Zina berleluasa. Orang muda zaman sekarang, ibu-ibu, tak sama macam kita muda dulu. Zaman saya telefon smartphone tak ada lagi. Saya masuk universiti umur 20, umur 19. Masuk universiti umur 19 kan, 18 masuk universiti. Masa belajar dekat Uniza tu, sebelum lagi Mesir, masa tu baru ada smartphone. Baru mula WhatsApp. Zaman ibu-ibu lagi tak ada. Nak buat maksiat susah. Betul tak? Kalau nak dating, kena jumpa belakang pokok pisang ke, malam-malam ke, masuk hutan ke. Sekarang dating telefon je. Tak apa dek, ambil telefon awak. Dating telefon je. Anak-anak muda sekarang buat maksiat melalui telefon. Dia video call, dia buka tudung, dia buka baju, dia pakai seorak benang. Lepas tu masing-masing buat maksiat sendiri-sendiri. Sampai peringkat buat onani, melepaskan air mani dengan tangan sendiri. Melepaskan air mani dengan tangan sendiri hukumnya haram. Lama-lama antara penyebab, tapi kita tak boleh sebut itu semata-mata sebab ya, berlakunya kerosakan alat kelamin perempuan ataupun lelaki. Perempuan mati putih, lelaki mati pucuk. Minta maaf saya sebut di Masjid Yang Mulia. Dan menyebabkan sukarnya untuk dapat anak apabila air mani sudah semakin cair dan tak berkualiti. Banyak kegiatan perbuatan sebelum nikah melepaskan air mani dengan tangan sendiri. Sama ada dia melakukan maksiat melalui telefon ataupun tengok video lucah.
Tak percaya boleh rujuk PRKN ke mana-mana ke. Itulah antara kesan buruk bila melepaskan air mani tangan sendiri. Rahim apa semua akan beri efek buah pinggang macam-macam. Sebab dia memaksa untuk keluar air mani tanpa cara yang Allah berikan fitrah. Sepatutnya ia keluar melalui hubungan suami isteri yang sah. Sebab kita nampak anak kita okey je, anak kita tak ada apa-apa. Tetapi telefon, semua ada dalam ni. Tuan puan sekalian, kita rasa anak kita baik tak keluar rumah, tapi pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi tak tidur lagi melalui telefon. Ramai ibu bapa tak tahu anak dia rosak dalam diam. Luar nampak okey, tetapi selepas nikah ada masalah dengan suami, ada masalah dengan isteri, tak boleh melakukan hubungan dengan baik. Sebab apa? Ada masalah dari sudut sistem reproduktif, sistem kesuburan. Dah tak ada rangsangan keinginan dengan pasangan. Masya Allah. Wallahualam, kenapa Allah mentakdirkan saya sebut perkara ni langsung tak rancang. Bermula daripada tadi berapa orang anak apa semua kan. Ada kawan saya, suami dia profesor, doktor. Kawan saya ni tengah buat PhD. Hari tu dia jemput anak dia nikah. Terkejut saya sebab umur dia lebih kurang saya. Saya kata, anak umur berapa? Umur anak 16 tahun, tingkatan 4. Dan dia kata semua orang ingat anak dia terlanjur dan sebagainya. Dia kata tak, anak dia dah berkawan. Saya tak nak bagi lebih, saya tak nak bagi tangguh-tangguh. Saya nikahkan dengan dia berkawan dengan lelaki umur 18 tahun tengah belajar kat college. Sekarang dua-dua duduk kat rumah saya boleh tengok. Tapi kalau saya biar mereka bercinta dengan ada smartphone, saya tak boleh tahu apa maksiat yang mereka buat. Suami ni jawatan besar dekat universiti, maksudnya pensyarah. Dua-dua adalah orang, maksud kita panggil orang educated, high level. Tetapi dia punya takut tentang dosa maksiat yang dilakukan. Dia kata nikahkan je. Saya tak adalah sampai level tu. Maksud saya, susah jugalah nak terima tingkatan 4 nak nikahkan kan. Tapi dia kata, wallahualam, itulah perbincangan dia suami isteri, nikahkan je lah walaupun dua-dua masih belajar. Suami dia lah hantar isteri dia pergi sekolah. Yang umur 18 tu pergi hantar isteri dia pergi sekolah, tingkatan 4 kan. Masya Allah. Tak, saya sebenarnya cerita apa? Subhanallah, kita ni berada di akhir zaman. Kita cakap pasal dosa. Walaupun bulan Ramadan, ramai masih meneruskan zina. Ramai yang tengok video lucah. Ramai sebab benda tu jadi ketagihan. Ramai yang tidak boleh menghentikan. Dan yang luah-luah ni, yang PM saya ni, Ustazah, saya tahu bulan Ramadan tapi saya tetap buat maksiat ni. Saya tetap berzina juga. Saya tetap buat sekian-sekian. Sebab benda-benda ni bila dah tengok ibu-ibu jadi ketagih. Dia ketagihan pornografi ni lebih dahsyat daripada ketagihan rokok dan ketagihan kepada dadah. Dia punya keinginan nak tengok, lagi tak tengok, gigil badan kalau tak dapat tengok. Dah biasa melepaskan air mani dengan tangan sendiri, dia tak boleh tahan dirinya, tak kuat. Saya ceramah di sekolah-sekolah menengah. Sebelum saya ceramah hari ni, tahun 2015, 16, 17, 18, saya ceramah dekat sekolah, kebanyakannya sekolah menengah. Saya akan bagi satu kertas untuk soal jawab, mereka jangan tulis nama. Separuh daripada dewan tu, separuh daripada pelajar yang hadir, contoh 100 ke apa, semua mengaku melakukan onani. Faham tak ibu-ibu onani ni apa? Minta maaf ya, masturbation. Dia terangsang tengok movie ke drama ke hari ni, bukan kat bandar, kat kampung pun ramai orang pasang Netflix. Netflix tu tanpa sekian cerita sangat dahsyat, sampai tanpa seorang benang sangat banyak. Kita rasa anak kita tak tengok, tapi kita tidur dia tengok senyap-senyap. Dia tengok Netflix melalui phone. Ada banyak cerita yang sangat teruk, sangat dahsyat, sangat kotor, sangat jijik. Lepas tu bila dia terangsang, dia akan merangsang dengan alat ataupun dengan tangan, dengan apa saja sampai air mani keluar. Ia sangat mudarat. Ramai anak ni bila saya ceramah dia tak tahu kena mandi wajib. Ustazah, saya mula daripada sekolah rendah lagi sebab saya tengok bla 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 bla. Jadi saya tak pernah mandi wajib. Saya kata solat yang kamu solat semua tak sah, kamu qada belaka. Kena qada belaka sebab tak pernah mandi wajib. Keluar air mani walaupun dengan tangan sendiri, wajib mandi wajib. Dan dia akan beri kesan mudarat kepada kesihatan tubuh badan, kesihatan kepada sistem kesuburan, dan banyak lagi efek kesihatan yang sampai peringkat ada ibu bapa bawa anak dia depan saya gigil-gigil menggeletar. Anak dia ada masalah ketagihan tengok benda-benda macam tu. Jadi bulan Ramadan, walaupun puasa, walaupun dia salat 5 waktu, tapi bila terlibat dengan benda-benda macam ni, sukar sangat nak tinggalkan.
Susah sangat nak tinggalkan. Dan perubahan pada anak ni apa dia? Dia mula melawan cakap. Dia mula, kita panggil rebel. Apa ni kita panggil? Memberontak. Melihat pornografi ni, peringkat awal, dia keluarkan hormon dopamin daripada satu sistem daripada otak kita ni. Dia akan berikan kepada otak bahagian depan hormon tu. Bila melihat sesuatu yang kita suka, ibu-ibu contoh, ibu-ibu ni makcik-makcik suka menanam kan. Bila kita menanam, kita tak sedar pun panas. Orang yang tak suka menanam, dia tanam sekejap, dia siram sekejap, dia dah rasa panas, tak syok lah macam mana. Tapi kita yang suka menanam, kita boleh berjam-jam leka dengan pokok, betul kan? Kan terim pokok, kan itu, kan ini. Suami tolong 10 minit je, lepas tu dia dah masuk dah. Bila kita buat sesuatu yang kita suka, hormon dopamin itu dirembeskan, membuatkan kita rasa seronok. Itu adalah hormon yang sangat bagus. Bagus. Siapa suka masak, dia seronok masak. Bila tengok benda-benda yang salah ni, benda-benda yang kotor ni, hormon tu dirembeskan berlebihan, sampai otak bahagian depan ni jadi menguncup. Dan otak bahagian depan ni, ibu-ibu sekalian, adalah fungsinya membezakan baik ataupun buruk. Sebab itu, bila dah ketagihan berlebihan, otak bahagian depan mengecut. Akhirnya, sebab bila dia tengok, dia rasa syok. Hormon tu dirembeskan, tapi berlebihan. Tak sama macam kita syok menanam, itu semua yang positif, yang baik. Tapi bila yang tak baik, otak bahagian depan ni mengecut. Akhirnya anak ni lawan cakap, mak pun tak rasa bersalah, tak semayang pun tak rasa bersalah, mak tanya dah solat dah, menipu pun tak rasa bersalah. Dia tak jawab, panggilan mak, dia buat-buat tidur pun tak rasa bersalah. Sebab otak bahagian depan ni, ini membezakan otak kita dengan binatang. Binatang tak ada otak bahagian depan. Otak yang akan memberikan pertimbangan baik ataupun buruk. Rasa berdosa, rasa bersalah ada pada otak bahagian depan yang beri kita perasaan. Subhanallah. Anak-anak, jangan terlalu awal bagi telefon. Anak kami umur 18 tu kami tak bagi lagi. Saya kata Umi akan bagi bila terdesak. Bila terdesak, bila masuk universiti. Sebab kena ada grup bersama pensyarah lah, apalah. Daripada umur ni sekian, tak ada kami 7 orang anak takkan bagi telefon. Tak bagi telefon. Game, tak main game. Diorang jakun kalau tengok game. TV, kami potong, Astro semua tak ada. TV memang tak ada siaran. TV ada kat rumah. Cuma sekali-sekali kami buka YouTube. Itu pun kami pilih. Sebab apa? Saya tahu, saya pun tak ada masa banyak. Dan saya tahu, ini je waktu saya boleh kawal anak. Lepas universiti dah tak boleh kawal dah. Dia balik 3 bulan sekali. Tapi saya mengharapkan anak ini, sebab kita dah kontrol, kita dah bina benteng, nanti dia boleh jaga diri dia lepas dah dapat kebebasan. InsyaAllah. Ini bukan masalah orang bandar je, orang kampung juga, betul tak? Anak-anak ketagih telefon, main game 2-3 jam sampai tak rasa lapar. Kita minta tolong, kejap, tak datang-datang. Tak tidur malam, tengok, duduk terang, main game. Sangat bahaya, sangat bahaya. Allahu Akbar. Belum terlambat, doa banyak-banyak. Ya Allah, aku dah tersilap. Sebab bagi hadiah masa cemerlang UPSR dulu. Patutnya anak tu bijak, cemerlang seterusnya. Tapi ibu ni dah bagi phone, sebab cemerlang dah jenam, dia tu rosak, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 tu rosak. Ada sekolah tahfiz Akmal, sekolah anak kami pernah hantar ni. Pelajar-pelajar sini setahun je habis 30 juzuk. Dia kata ada pelajar ni Ustazah, dia masuk 1 bulan boleh hafal 2 juzuk, 3 juzuk. Dan kami menjagakan 10 bulan dia dah boleh khatam 30 juzuk. Tapi silap mak ayah dia dah berjanji, bila dapat sampai 10 juzuk hafal, mak dia akan bagi phone. Dia kata Ustazah, pada phone tu tak bawa pergi asrama, guna masa kat rumah je. Bila balik hujung minggu kan. Dia kata start daripada tu, budak tu dah tak boleh lebih daripada 10 dah. Tak lebih dah daripada 10. Akhirnya keluar tanpa boleh khatam 30 juz. Padahal antara pelajar yang laju. Dia kata bahaya sangat. Tak tahu apa yang budak tu dah tengok, dan apa yang dia duduk bayang, dan apa yang jadi ketagih. Tuan-puan sekalian, bila dia dah tengok, minta maaf ya, benda lucah, dia lepas tu dia tak perlu tengok dah. Dia perlu bayangkan saja dalam fikiran. Dia bayangkan balik je dalam fikiran dia, duduk dekat asrama, walaupun dia tak tengok, tapi dia tetap melakukan aktiviti melepaskan air mani sebab dah ketagih.
Takut tak dengar? Takut, kena takut. Kita bukan tak percaya anak. Kita bukan tak percaya anak, tetapi kita berhati-hati dan kita kena tolong anak kita menghadapi cabaran akhir zaman. Kalau kita dapati ada seorang ibu ni, dia jumpa saya, Ustazah, saya dah tak tegur anak lelaki saya 5 bulan ke 6 bulan. Saya dah tak tegur, saya tak apa. Saya kata, kenapa? Hari tu saya terkejut. Ustazah, dia anak yang baik, dia jaga solat, dia selalu pergi surau, dia sekolah agama. Tapi satu hari Allah takdirkan saya pegang telefon dia, rupanya penuh ada himpunan video-video yang kotor tu. Sejak daripada tu saya tengok dia pun saya rasa jijik. Saya tak boleh terima. Saya tak tegur dia, tak makan sama. Saya tak boleh terima, menangis-nangis, ketak-ketak. Sebab anak harapan, anak kesayangan, anak yang baik. Saya beri pendidikan yang terbaik, Ustazah, bla bla bla. Saya pun tegur mak ni, saya cakap, balik ni, peluk anak ni, peluk dia, cakap bahawasanya puan maafkan dia. Dosa yang dia buat antara dia dengan Allah. Dia anak yang baik tak? Baik, Ustazah. Bila panggil dia datang, datang, Ustazah. Dia lembut tak? Lembut. Dia tak buat dosa dengan puan, dia buat dosa dengan Allah. Itu maksiat dirinya. Dan puan tidak boleh tinggalkan anak yang telah pun terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Puan kena bersama dan puan kena cakap pada anak, walaupun perit, walaupun sedih, walaupun kecewa, kena cakap pada anak ni, mak ataupun ibu akan bersama dengan adik ke abang ke untuk hadapi ujian ni. InsyaAllah mak akan tolong supaya kamu boleh berhenti tengok benda ni. Mak akan bantu. Macam mana caranya? Memang kena ambil phone tu, kena ambil. Lepas tu tak boleh duduk seorang. Tak boleh duduk seorang. Duduk seorang je ketagihan tu datang. Tak boleh duduk seorang. Sama ada dalam tempoh, kalau 3 bulan 4 bulan boleh tak buat, insyaAllah selamanya dia akan tinggalkan. Tapi bukan senang ibu-ibu. Jangan tinggalkan anak-anak kita. Kalau anak kita sampai peringkat na'udzubillah min zalik, berzina, saya sebut umum saja ya, kitalah tempatnya kita sambut kembali kepada ibu. Sebagaimana masa kamu kecil, kamu jatuh, kamu akan berlari kepada ibu. Kamu sedih, kamu akan berlari dalam dekapan ibu. Kalau anak kita tersalah langkah, tersalah buat pilihan, ada buat kesilapan, depakan tangan, kembali kepada ibu. Yang kita takut dia buat maksiat, dia buat salah, dia terlanjur, dia tak cari kita. Dia semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Sebab kita yang tutup. Kau bukan anak aku lagi. Kau bukan anak mak lagi. Mak didik kau baik-baik, mak hantar kau ngaji, mak kau ni kau buat macam ni, kau malukan mak. Saya nak bagi tahu, ujian anak kita hari ni tak, ujian anak kita hari ni berat. Tak sama macam ujian kita masa kecil dulu. Apa ruang kita nak buat maksiat? Saya fikir-fikir dulu, masa saya kecil, membesar sekolah menengah, sekolah rendah, petang-petang main padang, main itu ini, lepas tu balik rumah, TV pun ada 1-2 je rancangan, betul tak? Tapi hari ni TV 24 jam non-stop. Ini nak tengok video, nak tengok apa, semua boleh 24 jam. Sebab itu tak boleh kita cakap, mak dulu masa umur macam kau dah pandai masak, dah pandai itu, dah pandai ini, bla 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 bla. Mak kau dulu cerita yang baik belakalah kita ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Ibu-ibu depan saya ada anak dan ada cucu. Ibu-ibu boleh didik cucu, ingatkan pada anak kita, Masya Allah. Jadi Allahu Akbar, Masya Allah, muslimat sekalian, ada rasa sedih tak? Ada rasa risau tak? Kan? Kalau anak kita tak semayang, jangan buang dia. Terus beri kasih sayang, terus doa. Doa seorang ibu kabul. Walaupun masa kita mati, anak kita tu belum solat. Boleh jadi dia solat lepas 2 tahun kita mati. Boleh jadi dia solat lepas 5 tahun kita mati. Lepas 10 tahun kita mati baru dia solat. Tetapi start dia solat sampai dia mati, kita dapat pahala tak putus dalam kubur. Sebab kita doa, dia solat. Sebab itu doa je yang baik-baik. Walaupun tak nampak lagi tanda anak kita nak berubah, terpulanglah dia dadah ke, dia apa ke, terus doa tanpa ragu-ragu. Ya Allah, jadikanlah anakku Ahmad ni, Ya Allah, anak yang soleh, Ya Allah.
Walaupun sekarang Ahmad tu, na'udzubillah ya, saya sebut Ahmad tu nama Nabi, jangan. Contohnya Samad, walaupun tak nampak harapan pun, sampai kita mati tak nampak harapan, siap mencurilah, apalah, teruk sangatlah, tetap jangan ragu-ragu dalam berdoa. Jangan ibu ni berdoa, ya Allah jadikanlah Samad ni, ya Allah anak yang soleh, hamba-Mu yang taat, contoh kan. Lepas tu masa doa elok, tapi dalam seharian mulut tak habis-habis, tak ada harapan nak tengok berubah. Macam tu lah perangai dia. Memang hati dah keras tu, buat apa pun dah tak jadi tu. Nampak tak? Masa doa minta dengan Allah yang baik. Yang utama selepas doa tu, bagaimana hari-hari kita lalui tu, bagaimana mulut kita selepas doa tu. Sebab antara doa dengan yang kita cakap, mana lebih yakin? Yang kita cakap tu, yang kita sebut, tak ada harapan lah, dah macam tu, apa kejahatan tak dibuat. Kadang isteri cakap pada suami, tak ada harapan lah nak tengok suami laki saya tu nak berubah. Memang pemalas daripada awal kahwin sampai sekarang, contoh. Tapi doa, ya Allah jadikanlah suamiku suami yang baik. Tapi luar doa, subhanallah, kita kena selari. Masa doa minta dengan Allah tentang anak cucu macam ni, luar kena sama, insya-Allah anak kita anak yang baik, anak yang soleh. Minta lagi bulan Ramadan, bulan yang mana kabul doa kita, insya-Allah. Tuan-puan muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi ibu-ibu sekalian, ibu-ibu masya-Allah. Sekarang pukul 11. Ceramah saya sepatutnya habis pukul 11. Dah habis dah pun. Subhanallah. Tapi kan tadi ada mukadimah daripada pengerusi, lepas tu ada MC cakap. Saya rasa saya mula ceramah 10.20. Jadi kalau kita habis 11.20 boleh ke? Sebab baru nak masuk tajuk ni. Boleh ke 11.20? Maksudnya 20 minit lagi. Boleh. Oh 12. Tak apa, kalau nak pukul 12, ibu-ibu sambung, saya balik dulu. Saya sudah dalam pukul 11.20, 20 minit je lagi. Jangan risau, bukan bekerja nak masak tengah hari, betul kan? Masya Allah. Segar tak lagi ni ke dah ngantuk? Segar kan? Memang ngantuk tu biasa. Itu tanda jiwa yang tenang. Dia boleh tidur dalam apa jua keadaan. Suara Ustazah Asma Kamai kuat ni, bertempik ni. Itu yang suami saya pelik. Saya kata sakit tekak. Bila ceramah je, ya Allah, semangat bersungguh-sungguh. Bukan apa, saya takut ada yang dia terlalu bersetuju dengan ceramah saya. Setuju. Sampai sujud dia setuju. Okey. Subhanallah. Sekarang kita kan cakap pasal pengampunan, betul? Tajuk kita menuju 10 hari terakhir, terampunkah dosa kita. So saya akan bacakan buku ni, 40 hadis tentang taubat. 40 hadis tentang taubat. Masya Allah. Ini daripada Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Masya Allah. Barulah kita faham, ataupun untuk kita faham, saya akan bacakan beberapa hadis Nabi SAW supaya kita memahami hakikat taubat, hakikat pengampunan, dan kita tak akan rasa kita ni bagus, dan kita tak akan pelekehkan pelaku maksiat. Kita tak akan lekehkan pelaku maksiat. Masya Allah. Hadis yang pertama, kita baca sama-sama. Saya baca, tuan-puan muslimin muslimat ikut. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Okey, sebelum itu, boleh tak muslimat, walaupun tengah-tengah okey, saya nak kita sama-sama basahkan lidah kita dengan membaca suratul Fatihah. Kemudian kita baca ayatul kursi. Kemudian kita baca 3 kul. Boleh? InsyaAllah. Walaupun tengah-tengah tak ada masalah, saya saja nak selang-seli supaya ilmu yang kita nak baca selepas ini, yang kita nak belajar ni, boleh masuk ke dalam hati kita. Sebab nak buka pintu hati kena melalui Al-Quranul Karim. Baru pintu hati kita dibuka. Kalau kita dengar telinga je tadi, takut masuk telinga ni keluar telinga kiri. Tapi bila ilmu masuk ke dalam hati, insya-Allah dia kekal dan dia akan menguatkan kita untuk berubah. Dia boleh beri kita jadi istiqamah. Sebab itu ilmu kena dengar dengan hati, bukan dengan telinga. Subhanallah.
Kalau orang dengar dengan telinga, tahu tak apa berlaku pada dia? Dia nampak keburukan orang lain. Dia nampak balik, dia nampak salah suami dia. Suami dia tanya, tadi Ustazah Asma ceramah siapa? Adalah beberapa perkara. Saya pun nak tegur awak. Apa Ustazah cakap tu, saya nampak ada yang awak buat. Dia nampak kesalahan suami dia. Dia nampak benda tu bukan dia buat. Sebab itu dalam kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin, muqaddimah kitab itu menceritakan tentang ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah bila kita dengar ilmu, menambahkan melihat aib diri. Bila kita dengar ilmu, menambahkan rasa takut dan rasa cinta kepada Allah, dan mengurangkan rasa cinta kepada dunia. Dan ilmu yang kita dengar itu membuatkan kita rasa ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Okey, sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap kali selepas solat fardu, maka tidak ada yang menghalang antara dirinya dengan syurga melainkan kematian. Ibu-ibu, penat ke, ngantuk ke, nak cepat ke, letih ke, tak ada perasaan ke, semayang sambil nangis sebab mengajuk dengan suami tak pujuk ke? Kadang-kadang semayang tu dan kadang mengajuk, sakit hati dengan suami, kan? Jadi semayang ala kadar je lah. Apa pun situasi semayang, lepas bagi salam, jangan tinggal ayatul kursi.
Nabi bersabda, barang siapa yang selepas solat fardu dan tidak meninggalkan ayatul kursi, maka tidak ada yang menghalang antara dirinya dengan syurga melainkan kematian. Dia tak masuk syurga sebab dia tak mati je lagi. Mati je dia masuk syurga. Apa maksudnya? Kubur itu dijadikan seperti taman syurga. Kena istiqamahnya ni. Ibu-ibu sekalian, cuba tengok pada diri kita, apa amalan yang kita istiqamah kita tak pernah tinggal. Bukan yang wajib, wajib sebab paksa. Yang sunat, kalau ada satu, pegang sungguh-sungguh sampai mati, tak pernah tinggal. Walaupun sakit, walaupun penat, jangan tinggal. Kalau ada 3, bagus, afdal. Ada 10 lagi bagus. Apa amalan yang setiap hari kita tidak pernah tinggal? Kerana amalan itu akan jadi teman kita sampai dalam kubur, sampai ke mahsyar. Mana-mana amalan yang kita istiqamah akan jadi teman kita. Masya Allah. Ramai yang penat ni, tapi saya tak nampak yang tidur. Saya nampak yang sedang khusyuk je. Dia macam ni. Dia sedang menghayati ceramah. Angkat tangan kanan, semua angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Letak atas bahu orang sebelah. Urut bahu dia, urut. Urut. Kalau guna 2 tangan lagi bagus. Guna 2 tangan lagi bagus. Guna 2 tangan lah, guna 2 tangan. Urut orang sebelah kanan. Urut bahu, cekik sikit leher dia. Cakap, janganlah tidur, kesian Ustazah tu. Okey, jangan cekik betul-betul ya. Urut sikit bahu, urut. Urut sikit. Sebelah kanan sahaja. Sebelah kiri lepas ni. Urut sebelah kanan dulu, belah kanan dulu. Okey, urut sebelah kanan dulu. Okey, sekarang tumbuk sikit. Tumbuk sikit. Tumbuk. Bukan sikit, kuat sikit. Biar keluar. Angin atas apa? Angin bawah jangan. Kesian orang tu. Okey, lepas tu karate. Karate laju sikit. Biar rasa sikit tu karate tu. Ala lembutnya. Okey. Sekarang tepuk dan ikut saya. Tangan tepuk ni biar melengkung sikit. Tepuk belakang badan kawan sebelah tu ya. Okey, lepas tu ikut saya. Ya salam. Ya salam. Ya Allah. Yang maha menyembuhkan. Keluarkanlah segala penyakit zahir dan batin kawanku ini. Alhamdulillah. Okey, sekarang urut orang sebelah kiri pula. Sebelah kiri. Urut betul-betul. Nak urut pinggang boleh. Sekarang kita beri orang depan boleh minta mana bahagian yang dia nak. Suruh turun bahu ke, suruh turun ke pinggang ke. Jangan komen, kau punya pinggang ada 4 lapis lah. Jangan. Orang tu dah cuba tarik nafas dah tu, tiba-tiba jumpa juga lapis-lapis tu. Bukan kuih lapis, pinggang berlapis. Okey, ada juga yang tak ada pinggang dah. Tak ada pinggang. Okey. Sekarang tumbuk sikit. Tumbuk. Sedap tengok. Oh, tadi tak berapa mahir. Sekarang dah semakin semangat nampaknya. Okey, karate. Pinggang sampai pinggang karate. Bahu, pinggang semua. Okey, subhanallah. Sekarang tepuk dan ikut saya. Ya mukmin. Ya mukmin. Ya Allah. Yang maha tenang. Berikanlah ke dalam hati sahabatku ini ketenangan, kelapangan, kekuatan pada jiwanya. Dia mudah koyak ya Allah. Masih lagi sensitif, kuat merajuk, dah tua-tua. Ya Allah, teguhkan hatinya, kuatkan jiwanya, meletakkan syurga sebagai destinasi, sebagai tujuan. Apapun ujian datang, dia nampak syurgamu, lalu dia boleh tepis perasaannya itu. Amin. Masya Allah. Sekarang cakap terima kasihlah pada orang yang urut kita tu. Boleh cakap terima kasih daun keladi kalau boleh nak urut lagi.
Okey, baru hilang ngantuk kan. Okey, nak habis dah ni, 10 minit je lagi ni. Oh, ada 3,000 lebih yang tengok ni. Masya Allah. Apa 3,000 lebih awak ni? 4,000 lebih. Ada 4,000 yang menonton sama. Diorang suka tengok ibu-ibu ngurut. 4,000 lebih yang hadir. Dalam masjid ni ada lebih kurang 40,000. Termasuk insya-Allah para malaikat yang turun di bumi. Sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya para penuntut ilmu. Kita tak nampak, tapi malaikat sedang menaungi kita, orang yang hadir majlis ilmu. Dan binatang yang melata, binatang yang berterbangan, dan ikan di lautan. Mohon ampun bagi orang yang hadir majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Itu hadis yang sahih. Cuma kita tak dengar je binatang-binatang tu mendoakan kita. Kalau dengar lah, takut ke? Takut kan? Tiba dengar, ya Allah ampunilah Azizah, ampunilah Azizah. Apa suara mana ni? Tapi sebenarnya kalau Allah buka hijab sampai kita dengar doa binatang untuk kita yang hadir majlis ilmu, tak muat masjid ni. Sampai atas, sampai penuh. Sebab semua mula percaya bila Allah buka hijab. Tentang kelebihan menuntut ilmu ni, orang yang beriman je yakin. Walaupun Allah tak tunjuk depan, Allah tak bagi kita dengar, tapi kita percaya. Subhanallah, Nabi bersabda lagi, man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan bukakan, Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Bukan hanya hadir di sini, yang hadir secara live juga, insya-Allah. Masya-Allah. Lighting ni kan kamai lawa saya nampak. Dalam live ni, dia punya lighting tak tahu macam mana. Oh, terima kasih. Ada yang cakap memang lawa pun. Terima kasih ibu-ibu. Tapi kali ni kan cahaya daripada mana? Cahaya keimanan. Oh, lampu tu. Tapi tak adalah terang sangat kan? Tak apa. Tapi punyalah flawless. Jangan tertipu yang tengok secara live ni yang tertipu. Tak adalah flawless macam ni. Saya tengok pun segan dari tadi. Kenapalah flawless sangat? Okey, ibu-ibu sekalian, Masya Allah. Itu berkaitan dengan ayatul kursi. Tadi kita baca Al-Fatihah. Nabi SAW bersabda, masa ni sahabat Nabi yang cerita, Nabi depannya malaikat Jibril AS. Tiba-tiba Nabi dengan malaikat Jibril melihat ke langit. Lalu malaikat Jibril berkata, hadis yang sahih, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, hari ini, sekarang, malaikat Jibril kata sekarang, tak payah tengok, semua pun tengok juga ke atas. Sekarang sedang terbuka satu pintu langit yang tidak pernah terbuka selama ini. Dan telah turun seorang malaikat yang tidak pernah turun selama ini. Lalu malaikat itu pun datang dalam keadaan menyerupai manusia, berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, telah diberikan kepadamu dua cahaya yang tidak pernah diberikan Allah kepada mana-mana Nabi sebelum kamu. Dua cahaya. Ada 3 benda yang tak pernah. Tak pernah langit terbuka, pintu langit tu tak pernah dibuka sama ni. Dan tidak pernah turun malaikat ni. Malaikat ini khusus Allah perintahkan turun untuk beritahu kepada Nabi. Dan ini 2 cahaya tak pernah diberikan kepada mana-mana Nabi. Lalu malaikat itu berkata, 2 cahaya tersebut ialah Suratul Fatihah dan 2 ayat terakhir daripada Suratul Baqarah. Ayat apa? Amanar Rasul, dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tadi kita dah baca Al-Fatihah, sekarang kita baca Amanar Rasul. Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما
على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ibu-ibu sekalian, perasan tak hari ni kita bukan hanya dengar, kita terus beramal. Kita dengar je kelebihan, kita terus buat. Kita dengar je, kita terus buat. Selama ni, dan saya tengok, saya takjub sekarang, ramai di kalangan kita hafal 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Sebab kebanyakannya lancar belaka. Ada yang kurang lancar, lancarkan. Sebab itu 2 cahaya. Cahaya ini akan memberikan kepada kita cahaya di dunia, cahaya di dalam kubur, cahaya di mahsyar. Kita hidup dalam cahaya Allah, dalam petunjuk Allah. Jadi amalkan sekurang-kurangnya setiap hari sekali. Baca surah Al-Fatihah, baca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini. Ia adalah 2 cahaya yang diberikan Allah khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Kemudian kita baca 3 qul tadi. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca 3 qul, qul huwallah, al-falaq, an-nas, 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang. Pagi bermula daripada 12 malam tu kan, 1 pagi kan, sampailah sebelum zuhur. Dia baca dalam tempoh tu. Atau dan juga bila malam bermula daripada asar sampai ke sebelum tidur. Baca 3 kali 3 qul. Nabi kata, dia akan diberikan kecukupan daripada segala sesuatu dan dia akan dilindungi daripada segala sesuatu. Dapat perlindungan full daripada segala yang kita tak suka, apa yang kita takut, apa yang kita bimbang, dan kita diberi kecukupan. Mungkin dari sudut rezeki, kesihatan, kasih sayang, apa saja yang kita perlukan dalam hidup kita, insya-Allah. Okey, dah habis dah masa sebenarnya, 11.24. Kata 11.20 tadi kan, rasa cepat ke rasa lambat? Rasa cepat. Dan saya, subhanallah, macam ni, sebab tajuk kita pengampunan, saya nak baca juga satu hadis Nabi berkaitan dengan pengampunan. Lepas tu kita berhenti ya. Saya tak janji dah pukul berapa ni. Habis hadis ni, kemudian kita akan beramal dengan satu lagi amalan. Lepas tu kita berhenti, insya-Allah. Saya baca, ibu-ibu ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yaqulullah Azza wa Jalla, Ana inda zanni abdi bi, wa ana ma'ahu hina yudhkuruni, hina yadhkuruni, in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, wa in zakarani fi mala'i zakartuhu fi mala'in hum khairun minhum, wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi zira'an, wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an, wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca Al-Quran kita sebut Sadaqallahul Azim, maksudnya maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Baca hadis Nabi kita boleh sudahkan dengan Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah sejam setengah dah ni saya ceramah ni. Serak dah ni, dah lah tak bagi air. Masya Allah. Kan kena tangkap kalau bagi air kan. Okey, maksud hadis Nabi ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini firman Allah daripada hadis qudsi.
Kita biasa dengar firman Allah daripada Al-Quran, tapi ini firman Allah daripada hadis Nabi SAW. Apakah firman Allah? Ana inda zanni abdi bi. Aku sebagaimana sangkaan hambaku terhadapku. Aku sebagaimana sangkaan hambaku terhadapku. Kalau kita menyangka Allah Maha Pengampun, maka kita akan diampun. Sekiranya kita yakin Allah beri kita rizki, kita akan dapat rizki. Kalau kita yakin doa kita kabul, Allah akan kabulkan. Jadi, jika kita ada rasa tertanya-tanya, kenapa Allah tak kabulkan? Tanya balik hati kita. Kita sebenarnya yakin tak dengan Allah? Aku sebagaimana sangkaan hambaku. Ada orang nangi-nangi makcik tua. Ustazah, makcik tak tahulah Allah ampunkan tak, Allah ampunkan tak. Makcik jangan ragu-ragu dengan Allah. Kalau makcik ragu-ragu Allah ampunkan tak, nescaya Allah kata, aku sebagai sangkaan hambaku, maka na'udzubillah, takut makcik tak diampunkan Allah. Makcik minta ampun sungguh-sungguh, yakin Allah ampunkan. Sebab Allah sebagaimana sangkaan kita terhadap Allah. Aku mengikut sangkaan hambaku terhadapku. Sambungan lagi Allah berfirman, dan aku akan bersamanya selama dia mengingatiku. Jika dia menyebutku, bila kita zikir kepada Allah dalam dirinya, seorang diri, maka aku akan mengingatinya dalam diriku. Jika dia mengingatiku dalam kumpulan manusia macam kita sekarang. Tadi kita baca Quran, itu semua zikrullah. Kita duduk 1 jam, 2 jam majlis ilmu, semua itu zikrullah. Subhanallah, ini disebutkan oleh ahli ulama. Apa itu zikrullah? Bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baca Quran, baca sekian-sekian. Apa saja perbuatan kita taat kepada Allah, semua itu zikrullah. Kita tak akan boleh taat pada Allah melainkan sebab kita ingat Allah. Betul tak? Kita tutup aurat sebab kita ingat Allah. Jadi kita keluar rumah pukul 8 pagi sampai 5 petang, 8 jam, tutup aurat. Itu semua kita sedang mengingati Allah. Kalau lupa tentang Allah, kita buka aurat, dah lah panas, dah lah rimah, dah lah sekian-sekian. Jadi apa sahaja perbuatan mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu zikrullah. Tetapi yang disebutkan dalam hadis ini, kita sebut Allah. Tadi kita baca Quran dan kita hadir majlis ilmu, kita zikrullah. Dan kita sekarang berzikir mengingati Allah beramai-ramai. Allah berfirman, sekiranya dia, iaitu hamba kita, mengingatiku dalam kumpulan manusia, maka aku akan mengingatinya dalam kumpulan yang lebih baik daripadanya. Allah akan ingat kita, Allah akan sebut kita di hadapan para malaikat. Kalau kita ingat Allah di dalam keadaan beramai-ramai, Allah akan menyebut dan ingat kita bersama dengan kumpulan yang lebih baik, iaitu bersama para malaikat. Subhanallah, jika dia mendekatiku 1 jengkal, maka aku akan mendekatinya 1 hasta. Subhanallah, 1 jengkal kita mendekati Allah. Ini 1 jengkal, betul? Allah akan mendekati kita 1 hasta. 1 hasta besar lagi kan? Jika dia mendekatiku 1 hasta, maka aku akan mendekatinya 1 depa. 1 hasta lebih kurang macam ni lah. 1 depa besar lagi. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Allahu Akbar. Allah Maha Baik. Allah berfirman, Allah kata apa? Sekiranya hambaku mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya 1 hasta. Maksudnya kita jalan sikit je menuju Allah, Allah akan lebih jauh jarak. Bukan lebih jauh, maksudnya 1 hasta tu sekadar ni je kita dekat, tapi Allah mendekati kita sampai 1 hasta. Dan jika kita berjalan menuju Allah 1 hasta, Allah akan mendekati kita 1 depa. 1 depa. Dan sekiranya kita berjalan je menuju Allah, malam-malam je menuju Allah, Allah akan berlari mendekati kita. Allahu Akbar. Macam kita cucu balik, cucu tu mendatangi kita, berlari kan? Nenek, dia berlari kan? Masya Allah. Kita duduk berdiri je kan, sebab tak larat nak berlari kan? Tapi ada pula terbalik. Nampak cucu turun, nenek yang berlari. Yelah, bukan berlari laju sangat, tapi berlari. Cucu nenek. Betul tak? Antara kita dengan cucu, mana lagi mulia? Kita lah. Kita nenek ni, mak ni. Kita dengan Allah, kita hina, Allah mulia. Kita berjalan menuju Allah, Allah berlari menuju kita.
Nak kata betapa Allah ini maha pengampun, maha baik. Allah sebagaimana sangkaan. Jangan pernah berburuk sangka, ya Allah, kenapa engkau tak kabulkan doa aku nak suruh anak berubah tak berubah. Allahu Akbar. Jangan sekali-kali kita rasa, kita tertanya, ya Allah, kenapa, apa salah aku, ya Allah, suami dapat suami macam ni. Tengok suami dia berkeruk kat sebelah. Kalau dapat macam imam tu kan syok. Kenapalah dia ni jadi laki aku Macam mana dah nasib. Agak kat syurga besok dapat laki lain Dah jemu dah laki ni. Macam lah confirm syurga kan. Boleh jadi sebab duk sabar dengan laki tu lah dia boleh masuk syurga. Belum tentu pahala solat, belum tentu pahala puasa, belum tentu pahala sedekah. Yang mana Nabi SAW bersabda, bukan sabda Nabi ini, firman Allah, auzubillahi minasyaitanir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang kedua, salamun alaikum bima sabartum. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memenuhkan, Allah berikan jumlah yang sangat besar, Allah berikan pahala sabar tanpa boleh dihisap. Malaikat tak boleh catat pahala sabar. Dia cuma boleh tulis, makcik ni sabar dengan laki dia 20 tahun. Suami dia daripada awal kahwin, bukan 20 tahun, 40 tahun. Daripada awal kahwin, malas basuh pinggan, kain plekat bergulung, stoken pun bergulung juga, sama selipar tak pernah susun. Contohlah. Itulah hari-hari kita sabar. Kain pun malah nak tolong angkat. Hujan turun, kita balik kuliah, abang kenapa tak tolong angkat? Awak tak pesan? Takkan cuma nak kena pesan. Awak tak kesian kat saya ke jemuk? Subhanallah, boleh jadi. Sebab Allah berfirman, innama yuwaffas sabir, Allah akan memberikan penuhnya pahala sabar tanpa boleh dihisap. Malaikat tak boleh catat. Kalau solat ada catatan sekian pahala, puasa sekian pahala sekian, tapi pahala sabar malaikat tak boleh catat. Besarnya pahala sabar. Sampailah Allah berfirman, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Salam ini yang kita akan terima daripada Allah dan malaikat bila kita masuk syurga. Orang-orang sabar akan masuk melalui babus sabar. Babus sabar. Ini pintu syurga. Sabar dengan suami, sabar dengan anak, sabar dengan cucu, sabar dengan jiran, sabar dengan diri sendiri. Sebab diri kita kan tak penyabar. Kau nak makan martabak tu nak juga. Pergi bazar pertama tak ada, bang, pergi bazar kedua, ini last, kau tak ada juga, saya dah tak minta lah. Suami pun bawa lah, tak jumpa juga. Last betul-betul. Tadi dah last dah. Last betul-betul. Saya rasa ada kat situ. Saya pernah lalu tengok. Nak sabar dengan hawa nafsu diri sendiri bukan senang. Betul kan? Lepas habis kuliah ni kejap lagi, duduk ingat boleh selfie dengan Ustazah. Tak boleh selfie. Bukan tak boleh, ibu-ibu. Saya sebenarnya, macam semalam saya ceramah dekat Kelang, saya santuni sampai orang terakhir. Saya orang terakhir balik, jemaah semua dah balik. Yelah, sebab saya salam dah, saya santuni untuk semua orang ambil gambar. Ada tak orang berhajat nak ambil gambar dengan saya? Okey, sabar dengan dulu. Tolong sabar dengan diri sendiri ya. Malam tadi saya tidur pukul 3 pagi. Dah 3 malam berturut-turut. 3 malam berturut-turut dah saya tidur lewat malam. Dan siang saya tak dapat cover sebab program penuh. Sampailah pagi ni dalam kereta tadi tu yang saya macam dah tak nampak masjid tu. Kepala sekarang memang sebenarnya berdenyuk ngat. Tak cukup tidur kan dia akan berdenyuk sakit tu. Sian Ustazah. Tahu tak kenapa saya tidur lewat? Saya duduk, bukan ceramah, tak ada ceramah 3 pagi. Kan kami ada berniaga perabot tu. Saya buat live jual perabot sampai pukul 2 dan malam tadi ada orang datang. Jangan salah faham. Kami ada kilang, lepas tu perabot banyak ready stock. Kami jual harga yang harga modal, asal harga contoh Chesterfield yang mahal 4,000 lebih, kita jual 2,000 lebih, ada yang 1,000 lebih. Jadi, tapi makcik-makcik kan tak tengok live. Tak apa, makcik tak payah tengok, tak payah terpengaruh dengan saya. Kami cari rezeki. Staf kami ada 200 lebih untuk bayar gaji pekerja. Tak masuk bulan Syawal. Jadi memang saya kata, walaupun saya malu, staf meniaga tak laku, saya buat iklan terus jual. Saya syukur itu pun kami kira cukup-cukup
untuk lepasi gaji pekerja. Kalau tak buat macam tu, kami terpaksa meminjam. Subhanallah, pekerja ramai ni sebahagiannya, separuh daripadanya buat kerja dakwah sepenuh masa. Jadi media dakwah, jadi R&D, macam-macam. Jadi ibu-ibu sekalian, saya ni ada program dekat Gombak selepas ini. Saya kena sampai dekat Gombak dalam pukul 2. Lepas itu, saya sambung pula di Shah Alam pukul 5 program. Kalaulah saya santuni ibu-ibu sekalian, tahu tak, ramai macam ni lebih kurang 2 jam baru settle. Makcik bukan sekadar salam biasa, pegang pipi lah, itulah, peluk lah, inilah. Dia takkan, walaupun kita kata salam saja. Habis-habis lepas tu saya dah collapse, saya dah tak ada tenaga. Tapi saya ada 2 program lagi. Program pukul 5 petang tu program kami sampai malam, sampai ke tarawih. Jadi saya minta ibu-ibu sabar dengan diri masing-masing. Jemput lagi saya, insya-Allah saya dah jatuh cinta dengan orang kampung, orang sini. Memang jatuh cinta semua. Paling nombor 1 pada suami saya lah. Memanglah Allah Rasulullah itu tak ada tandingan lah. Saya insya-Allah, ini PA saya, walaupun kita tak, sebenarnya masjid kita selang 2 tahun sekali baru kita terima balik. Sebab queue, faham Sebab tu ada masjid ustazah 3 tahun tunggu. Jadi insya-Allah kalau boleh masjid ni kita ulang balik tahun ni juga. Masa tu saya dapat santuni semua. Sebab saya bekerja waktu. Habis je kuliah ni, saya minta maaf sangat, saya terus masuk pintu tu. Kalau saya layan seorang 2 kat depan, apa kata yang belakang, nanti semua sebu. Lebih baik saya berlaku adil pada semua. Nanti kita faham ya? Faham. Masya Allah, alhamdulillah, baiknya. Barakallah. Okey, sabar. Belum lagi. Nanti saya bangun, saya buat macam ni, ambil gambar pada jauh. Okey. Hadis itu yang kita bacakan tadi adalah hadis yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, naiklah pula 4,200. Jadi sekarang 5,000 lebih, 6,000. Muslimat sebagai penutup. Ibu-ibu sekalian, amalkan amalan ini sekali sehari, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Siapa nak masuk syurga angkat tangan? Semua laju. Masya Allah. Ada setengah tempat kan, saya tanya kan, dia macam separuh tangan. Sini, dek, cuba tunjuk. Makcik-makcik ni kan, aktif betul lah. Biasanya yang aktif Oh ya, idola. Makcik pun idola saya. Saya peminat makcik. Wa ufawwidu amri ila Allah. Masya Allah, ramai ibu-ibu sekalian. Saya sekarang ni ada yang 6,000 menonton. Untuk makluman, saya berada di jauh di Kuala Selangor, di Tanjung Karang. Betul tak ni Kuala Selangor? Betul lah. Tengok wajah-wajah mak-mak kita orang kampung, bersih, suci, bersih. Jangan kecil hati pula orang bandar. Habis tu orang bandar keruh ke ustazah. Tak, semua bersih. Subhanallah, ceria semua. Macam tak puasa je ni. Puasa. Okey, saya tanya lagi sekali. Siapa nak masuk syurga Firdaus? Allahu Akbar. Okey, saya bacakan dulu hadis ini. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu pagi, maka jika dia mati antara waktu siang sebelum malam, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk catat dia bakal ahli syurga. Dan barang siapa yang membaca pula Sayyidul Istighfar pada waktu petang, lepas asar sampai lepas maghrib pun boleh, lepas isyak pun boleh. Kalau terlupa, terbaiknya lepas asar. Terbaiknya Sayyidul Istighfar pagi baca lepas subuh. Kalau petang, start daripada lepas asar. Kalau terlupa kan, sebab di bazar niaga apa semua, lepas maghrib baru teringat, baca. Ataupun janganlah pula nak tidur baru teringat, alamak terlepas. Baca je bila waktu teringat ya. Nabi kata kalau dia matilah dalam tidur, matilah pada waktu malam tu, maka Allah perintahkan kepada malaikat, catat dia bakal penghuni syurga. Allahu Akbar. Jadi Sayyidul Istighfar ni tak ramai orang hafal. Macam mana nak buat supaya dapat beramal? Balik, buka, cari telefon, search, cari Sayyidul Istighfar. Kalau tak reti baca Jawi, tak reti baca, cari YouTube Sayyidul Istighfar. Tak reti eja ustazah, saya tak jumpa-jumpa sampai sudah. Cari penghulu istighfar. Cari penghulu istighfar. Lepas tu WhatsApp pada anak, suruh anak print A4. Suruh print, tampal dekat dinding rumah. Suruh print 10. Kat dapur tampal,
turun tangga tampal banyak tempat. Saya cakap, saya buat. Turun tangga ada sedia istighfar, kat dapur pun ada sedia istighfar, dekat bilik pun. Sebab apa? Kadang-kadang saya lupa. Bila saya turun tangga rumah, saya nampak sedia istighfar, saya pun, ya Allah, tak sedia istighfar lagi. Siapa yang beramal sedia istighfar, pagi sekali, malam sekali, Nabi sebut, Allah perintahkan malaikat, kalau dia mati, catat baginya menjadi penghuni syurga. Ada orang tanya, mudahnya Ustazah nak masuk syurga macam tu ya? Kalau dia tak tutup aurat, tapi dia beramal sedia istighfar, orang yang beramal sedia istighfar, insya-Allah dia akan tutup aurat. InsyaAllah dia akan tutup aurat. Sebab maksud sedia istighfar itu sendiri, ya Allah, aku mohon ampun, aku menyerahkan diriku kepadamu dan sebagainya. Jadi mustahil orang yang beramal sedia istighfar pagi dan petang, mustahil dia masih lagi buat maksiat secara berterusan. Orang yang tertutup aurat ini namanya orang yang fasik. Apa maksud fasik? Al-fasikun, orang yang berkekalan melakukan dosa besar berpanjangan. Macam kita sekali-sekala buat dosa besar, sekali-sekali mengumpat. Bukan tak berhenti ngumpat kan? Maksudnya adalah sekali-sekala mengumpat, lalu kita pun bertaubat. Itu bukan orang fasik. Orang fasik adalah berterusan tak sembahyang, fasik. Kalau dia tak tutup aurat, dia keluar rumah, berapa jam dia melakukan maksiat? 8 jam luar rumah, 10 jam luar rumah dalam keadaan dia dah aurat. Jadi tuan-puan sekalian, insya-Allah, walaupun dia belum salat, walaupun dia belum tutup aurat, tapi dia beramal dengan sayyidul istighfar, mudah-mudahan selepas itu dia akan berubah, dia akan boleh solat. Jangan kita cakap, tak payahlah beramal sayyidul istighfar, kau tak sembahyang, tak guna, tak boleh. Tak payahlah awak nak beramal sayyidul istighfar tapi tak tutup aurat. Tak, beramallah sehingga kita menjadi hamba Allah yang taat. Jadi sekarang sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bidhanbi. Ada tertinggal. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bidhanbi. Ya Allah, saya pula. Okey, sekejap, kita ulang balik daripada awal ya. Sebab biasa baca laju, bila baca perlahan jadi tertinggal-tinggal lah pula. Okey, kita baca laju macam biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Lagi sekali. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Muslimat, kenapa saya sebut tadi, siapa yang beramal dengan sayyidul istighfar ni, insya-Allah dia susah nak buat maksiat, dia susah nak buat dosa, dan dia boleh berhenti buat maksiat, dan dia akan jadi hamba Allah yang taat. Maksud sayyidul istighfar ialah Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkanmu ya Allah, khalaqtani wa ana abduka, engkaulah yang menciptakanku dan aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku terikat dengan janjimu dan aku akan menunaikan janjiku sedaya upayaku. Maksud dia sangat indah. Aku terikat dengan janjimu, yang mana perjanjian yang kita buat adalah daripada alam roh, maka aku akan sedaya upaya menunaikan janjiku. Apa dia? Mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sambungan lagi, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ini sangat indah ibu-ibu. Kalau print sayyidul istighfar, tolong print dengan maksud.
baru kita rasa kemanisan beramal Sayyidul Istighfar, barulah kita boleh istiqamah. Apa maksud? A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku mohon perlindungan daripadamu ya Allah, daripada kejahatan apa yang aku buat. Memang benar, dosa kesalahan kita boleh menyebabkan musibah pada diri kita. Kadang maksiat kita bukan kita yang terkena kepada na'udzubillah anak cucu kita. Jadi kita mohon perlindungan ya Allah, aku memang buat salah, aku memang buat dosa, tapi jauhlah keburukan disebab keburukan diriku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada kejahatan yang telah aku lakukan. Janganlah sebab perbuatan jahat maksiat aku lakukan, maka berlaku buruk kepada diriku dan ahli keluargaku. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, aku mengakui di hadapanmu di atas segala nikmat yang engkau berikan, dan aku mengakui segala dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kerana sesungguhnya tidak ada yang boleh mengampuniku melainkanmu ya Allah. Ini dinamakan penghulu istighfar. Istighfar ada banyak. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah hal azim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada banyak ursi istighfar, tetapi penghulu, ketua sebaik-baik istighfar adalah ini yang kita baca ni, yang mana Nabi sebut dalam hadis yang sahih, itu penghulu ketua istighfar. Siapa yang beramal pagi dan petang, bila dia mati, Allah perintahkan malaikat catat ia bakal penghuni syurga. Mudah-mudahan dengan amalan ini kita akan masuk syurga tanpa dihisap dan tanpa diazab. Masya Allah, alhamdulillah. Tuan-puan muslimin muslimat, ada yang hadir 4,500 campur 1,000, 5,500 campur lebih kurang 6,000 yang hadir. Tadi, bolehkah saya nak promote sikit? Boleh nak promote? Cari rezeki. Tak apa, tak payah tutup. Tim kita ada bawa barang daripada galeri. Saya nak Abidani nak bertutup. Nanti sudilah singgah ya. Sudi singgah dekat, ada saya kat mana? Dekat belakang. Depan. Orang Tanjung Karang ni katanya kaya-kaya. Amin. Kaya senyuman, kaya kasih sayang lagi, kaya iman, kaya keibuan, kenenekan, okey, dan kaya harta insya-Allah. Subhanallah. Jadi nanti singgah dekat barang yang kita bawa, jualan gerai kita, dan silalah habiskan ya, insya-Allah. Tadi perasan tak, saya bila sampai, saya terlupa. Ini namanya kasturi kijang. Baru je keluar dalam bulan lepas. Tadi saya buat apa kalau perasan, sebab kepala saya kan sakit, saya tak cukup tidur. Saya tak akan cerita lebih-lebih pasal kasturi kijang. Boleh search sendiri kasturi ni. Kan ia disebut dalam hadis Nabi. Nabi sebut Atyabu tib al-mis. Kalau kita rasa penang, susah hati, rasa gelisah, rasa tak tentu arah, antara ikhtiar, tak apalah orang kata saya meniaga, memang saya meniaga pun, kita sapu ni, kalau anak-anak cucu kita tak boleh tidur malam ke apa ke, sebab kasturi ni, kalau perubatan syifa, lepas tu kita gesek sebab nadi kita kan, lepas tu kita sedut, yang panggil apa? Hirup pula, sedut dah, hidup, tarik sampai ke dalam sikit. Sebab saya selalu tak cukup rehat, tak cukup tidur, tapi tetap kena ceramah. Kita kalau tak cukup tidur, kita tak boleh nak berfikir dengan baik. Bila bercakap, otak kita kena bergerak dengan cepat. Nak cakap next, nak cakap 2 jam non-stop. Tapi antara kasturi kijang ni bagusnya, dia bagus untuk otak, dan wangian dia adalah wangian sunnah. Dan dalam hadis Nabi sebut pasal kasturi, dan firman Allah pun ada disebut tentang kasturi. Di syurga esok pun kasturi, bau mulut orang berpuasa lebih wangi daripada haruman kasturi, sebab Nabi sebut Atyabu tib al-mis, iaitu sebaik-baik wangian adalah wangian kasturi. Jangan kita pakai pula beria di badan kita, sebab kalau tercium pada ajnabi, dia jadi haram. Kita kan tak boleh perempuan, cuma suami dan Aisyah cerita ketika melakukan umrah, sebelum Nabi ihram, aku memakaikan kasturi, sehingga pada rambut Nabi tu nampak kilat, macam jelas betapa banyaknya Nabi suka pakai wangian kasturi.
Kalau perawat Syifa dia gunakan kasturi ni sebab apa? Ini adalah wangian yang jin syaitan tak suka. Dia tak boleh nak dekat sebab ia adalah wangian sunnah dan ada kelebihannya. Beli satu ni dapat 3. Dalam ni ada 3. Masya Allah, ya. Oh, nakkan 3 kotak ni. Satu yang ni, satu ni. Tak apalah. Siapa yang nak beli live, anda boleh Google cari Kasturi Kijang Ustazah Asma Harun. Kita berniaga sungguh-sungguh ni. Kita dalam proses untuk menyiapkan pelbagai bangunan di perkampungan Al-Hijrah. Ada pusat Islam, ada rumah kebajikan, rumah asnaf fakir miskin, ada rumah gelandangan, rumah anak yatim, rumah mu'alaf. Lepas tu kita ada rumah warga emas. Macam-macam yang kita bina. Jadi perniagaan yang kita usahakan ini ikhtiar kepada jihad ekonomi, kelangsungan gerak kerja dakwah dan juga gerak kerja amal yang kita lakukan, bantu orang susah miskin dan sebagainya. Jadi subhanallah, nanti pergi dekat luar sana, saya tak tahu, saya rasa tak cukup hari ni, tim bawa banyak ke tak saya tak tahu. Kalaulah tak cukup, tinggalkan nama, nombor telefon, nanti diorang akan post ke rumah. Subhanallah. Jadi muslimat sekalian, kepada yang hadir secara live, sebab apa secara live ni diorang pun tak tahu. Saya malu nak promote, tapi dekat-dekat ni nanti raya bulan Ramadan, pakaikan suami sebelum pergi tarawih. Ini tahu saya buat apa? Saya kalau mandi, saya titik dalam baldi, lepas tu saya mandi dengan 3 titik ni. Dia jadi wangi sangat. Kalau ada siapa yang keluar-keluar asap tu kat rumah tu, apa nama? Diffuser. Okey. Boleh titik, satu rumah bau haruman kasturi. Nanti cium wangi sangat. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Raya Aidul Fitri Al-Mubarak. Maksud Aidul Fitri kembali kepada fitrah. Sebab tu saya nak doakan. Saya bukan sebut sebab nak raya, beria nak raya, tapi Aidul Fitri kembali kepada fitrah, yang mana kita bersih, suci daripada dosa. Mohon maaf salah dan silap. Sayang semua ibu-ibu kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang hadir secara live, masya-Allah. Dan kat luar sana tu bukan itu saja, ada macam-macam tudung, telekong, baju, borong semua ya, habiskan ya. Masya-Allah. Sekarang duduk sekejap sebab saya akan berdiri. Kalau tak orang belakang tak nampak, saya akan berdiri tengah, lepas tu ambil gambar daripada jauh insya-Allah. Okey.